Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah siri pertama daripada beberapa siri yang akan datang bersempena dengan program Adab Ayyuhal Walad dan Bidayatul Hidayah. Dalam siri pertama ini, saya ingin membuat sedikit pengenalan tentang pengarang kedua-dua kitab, iaitu pengarang yang sama, Imam Al-Ghazali, dengan harapan bahawa dengan kita mengkaji dan mengenali sedikit sebanyak tentang beliau, kita akan lebih sayang dan kagum dengan beliau sehingga kan kita boleh lebih memanfaatkan kandungan-kandungan kitab beliau yang beliau karang itu. Pendekatan yang saya akan ambil adalah dengan menyebut 3 perkara dalam biografi beliau, dan daripada setiap perkara itu kita akan ambil pengajaran tertentu yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Kita mula dengan yang pertama, iaitulah nama Imam Al-Ghazali. Ada yang menyebut dengan meletakkan sabdu atau syadah pada zai itu Al-Ghazali, tetapi kebanyakan ulama menyebut Al-Ghazali, dan dia sebenarnya adalah nama panggilan. Nama sebenar Imam Al-Ghazali adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Ini untuk orang Melayu mungkin agak pelik, tetapi orang Arab biasa dengan nama begini. Nama beliau Muhammad, nama ayah beliau Muhammad, nama datuk beliau pun Muhammad, menunjukkan betapa sayangnya keluarga beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tak pelik untuk kita tengok perkara ini dalam peribadi yang lain seperti mazhab kita Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, sebenarnya Asy-Syafi'i itu nama datuknya, nama gelaran Imam Syafi'i, tetapi nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Idris. Dan ramai lagi lah ulama sebenarnya yang bermula dengan nama Muhammad. Daripada sini kita tahu bahawa hendaklah kita salah satunya, kalau ada anak lelaki kan, kita namakan dengan nama Muhammad. Dan memang ramai pun di Malaysia contohnya nama lelaki yang bermula dengan Muhammad, kemudian ada nama yang lain lah selepas itu, ada tujuan dia. Dan sebagai satu pengajaran terakhir yang kita boleh ambil daripada nama Muhammad ini, kalau kita ambil contoh dalam sejarah, semua orang tahu Muhammad Ali, seorang heavyweight champion kan, untuk boxing. Muhammad Ali, beliau pernah ditanya untuk diletakkan nama beliau, dipanggil bukan Wall of Fame, letak nama dekat dinding dekat Hollywood, tetapi dekat Walk of Fame, walk. Maknanya bila orang berjalan tu orang nampak nama-nama personality orang yang popular lah, yang dah berjaya dalam bidang masing-masing. Tetapi beliau kata tak nak, melainkan kalau nama itu diletakkan di atas dinding. Kerana kata beliau, nama Muhammad itu adalah nama Nabi. So dia tak mahu nama Muhammad itu dipijak-pijak. Ini antara pengajaran yang kita boleh ambil, iaitulah tentang mulianya nama Muhammad, iaitulah nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan supaya kita insya-Allah selain kita sayang akan Nabi, kita sayang juga akan mereka yang bernama Muhammad. Yang kedua, Imam Ghazali mengarang terlalu banyak karya ataupun buku ataupun kitab. Nanti dalam sesi kedua dan ketiga saya akan cerita lebih lanjut tentang Bidayatul Hidayah dan Ayyuhal Walad. Tetapi antara perkara penting yang kita kena tahu adalah Imam Ghazali adalah seorang polymath, ataupun orang yang serba boleh dalam semua bidang. Sama ada dalam kalau kita ambil fardu ain, akidah, fikih maupun tasawuf, begitu banyak karangan beliau yang sangat hebat. Dan dalam bab falsafah pun banyak, sehingga kan bukan saja orang Islam, orang Barat pun merujuk kepada beliau dalam bab psikologi. Dan saya tidak ingin ambil masa yang panjang untuk senaraikan satu persatu karya yang beliau hasilkan. Cuma ada satu pengajaran yang sangat besar yang bagi saya kita boleh praktikkan dalam kehidupan dan juga di dalam kelas jika kita merupakan seorang pendidik. Imam Al-Ghazali ketika umur beliau sekitar 25 hingga 28 tahun macam tu, ada mengarang satu kitab ataupun satu buku bernama Maqasid Al-Falasifah. Dalam bahasa Inggerisnya, The Aims of Philosophers atau The Objectives of Philosophers. Di satu karangan falsafah yang membincangkan secara baik dan terperinci
tentang falsafah Ibn Sina yang tak silap saya diambil daripada falsafah inilah Aristotle semua. Jadi yang menarik tentang karya ini adalah beliau memudahkan orang untuk memahami subjek falsafah ini dengan karangan beliau, sehingga kan karya ini diakui dan dipuji oleh ahli falsafah sendiri. Tetapi perkara ini tak berhenti dekat sini. Selepas lebih kurang 10 tahun, dan memang ini dah dalam perancangan Imam Ghazali, ini macam first series of many other series. Imam Ghazali bukan nak karang kitab ini sahaja. Selepas dalam 10 tahun beliau mengarang satu lagi kitab. Siapa yang mengaji falsafah mesti akan mengetahui tentang kitab ini. Tahafut, yakni Tahafut Al-Falasifah. Nah, yang artinya adalah the incoherence of philosophers or the philosophers. Maknanya betapa tidak benarnya, betapa tidak koherennya ahli-ahli falsafah. Merupakan satu kitab yang actually mengkritik beberapa pandangan ahli falsafah. Jadi dua karya yang saya sebut ini sebenarnya nak menunjukkan kepada kita bahawa Imam Al-Ghazali dia pastikan bahawa dia memahami dahulu sesuatu itu sebelum beliau mengkritiknya. Yakni karya beliau tentang falsafah, maknanya siapa yang baca ni akan faham tentang falsafah, menunjukkan bahawa beliau sangat faham falsafah. Selepas dia karang karya ini, barulah beliau karang kitab Tahafut Al-Falasifah, yang mana mengkritik ahli falsafah itu sendiri. Dan perkara ini boleh dipraktikkan dalam kehidupan kita kerana banyak benda yang kadang-kadang kita sokong atau kita kritik tanpa kita terlebih dahulu memahami perkara itu. Dan perkara ini telah ditunjukkan oleh Imam Ghazali sebagai satu pengajaran untuk kita, bukan sebagai satu definisi sahaja, tetapi beliau mengarang satu kitab yang menunjukkan kefahaman mendalam dan tepat beliau tentang falsafah sebelum mengarang satu lagi kitab untuk mengkritik falsafah-falsafah yang sebenarnya sebahagiannya bertentangan dengan ajaran Islam. Akhir sekali, tentang hayat atau kehidupan dan keikhlasan Imam Al-Ghazali. Kita tahu bahawa dari segi tahun hijrah atau qamari, beliau lahir pada tahun 450 di Iran, di Iran atau Parsi lah, dan meninggal pada tahun 505 Hijrah kalau saya tak silap, pada umur 55 tahun macam tu. Tapi dari Masihi pada tahun 1058 Masihi, dan beliau meninggal pada 1111 Masihi. Jangan cuba kira lah, tahun tu tak sama kan, sebab Hijrah dengan Masihi tak sama. Tapi ceritanya di sini adalah beliau telah hidup lebih 900 tahun, hampir 1000 tahun sebelum zaman kita. Tetapi macam mana karya beliau yang masih ada dan dibaca di seluruh dunia ini menjadi bukti bahawa karangan beliau mempunyai manfaat yang besar kepada umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, dan saya akan akhiri perkongsian pertama ni dengan ini, ulama menyebut bahawa Imam Ghazali bila dibaca tulisan-tulisan beliau, beliau sangat kasih kepada pembaca, beliau sangat ikhlas dalam penulisannya, sehingga kan sesiapa yang ikhlas membaca karangan beliau akan merasa di sudut hatinya keikhlasan Imam Ghazali dalam memberi nasihat dan menulis karya-karyanya. Kata orang, bila sesuatu itu diucapkan ataupun ditulis daripada hati, maka akhirnya destinasinya juga adalah ke hati kita. Mudah-mudahan insya-Allah daripada sedikit kongsian ringkas ini kita sama-sama mengambil manfaat. Saya mohon maaf atas kekurangan. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.